Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Sentiasa kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, hari ini Isnin kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita dah sampai sehingga surah Al-Muzammil ayat 4. So, pada hari ini kita sambung bermula ayat 5 sehinggalah nanti ayat-ayat seterusnya insya-Allah Ta'ala. Baik, saya akan bacakan dulu beberapa ayat yang insya-Allah kita akan bahaskan pada hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. Sadaqallahul Azim. Baik, Allah Ta'ala berfirman pada ayat 5, Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran yang mengandungi perintah-perintah yang berat. Daripada ayat ni Allah menyatakan Quran itu sebagai qawlan thaqila, perkataan yang berat. Baik, sebelum kita bahaskan apakah maksud qawlan thaqila pada ayat ni, kita lihat sedikit hubung kait ayat-ayat sebelum ni dengan ayat 5 ni. Pada ayat sebelum ni, Allah Ta'ala perintahkan Nabi supaya bangun pada waktu malam, kemudian melaksanakan solat malam dan membaca Quran dengan tertil dalam solatnya. Selepas Allah Ta'ala perintahkan itu untuk dilakukan Nabi SAW, kemudian pada ayat 5 ni Allah mengkhabarkan kepada Nabi bahawa Allah akan menurunkan Al-Quran yang mengandungi perintah-perintah yang berat untuk Nabi SAW. So, apa hubung kait dia? Para ulama kita menyatakan bahawa solat malam yang Allah Ta'ala perintahkan pada ayat-ayat sebelum ni, itu adalah perintah awal kepada Nabi sebelum Nabi menerima wahyu yang berat ni daripada Allah. Kenapa Allah Ta'ala perintahkan Nabi untuk solat malam terlebih dahulu? Supaya Nabi dapat menerima dan menjalankan perintah-perintah yang berat ni. Sehingga kan para ulama mengatakan فَفِيهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ مِنْ أَعْظَمِ مَا يُعِينُ عَلَى الْقِيَامِ بِالتَّكَالِفِ الشَّاقَةِ. Berdasarkan ayat Allah Ta'ala ni, maka dapat kita faham bahawa salat malam atau qiyamul lail itu salah satu sebab terbesar yang dapat membantu seseorang untuk menjalankan tanggungjawab yang berat. Ya. Wa hadha sya'nus salah farduha wa nafluha. Maka solat, sama ada solat fardu atau solat sunat, maka ia dapat membantu seseorang untuk menjayakan tugasan-tugasan berat. Maka Allah perintahkan Nabi sebelum ni untuk melaksanakan solat malam
sebelum menerima wahyu yang berat daripada Allah Ta'ala ni, dengan maksud supaya solat yang Nabi lakukan itu dapat membantu Nabi alaihi salatu wasalam dalam menjayakan atau menerima tugasan berat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang akan diwahyukan kepada Nabi sebentar lagi. Maka daripada sini kita dapat belajar, kita juga macam tu, ya, supaya kita dapat menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala yang berat yang ada di dalam Quran ni, maka biasakanlah solat malam. Orang yang membiasakan diri dengan solat malam, insya-Allah dia akan rasa ringan, mudah menjalankan perintah-perintah yang berat ni. Tetapi kalau seseorang tidak membiasakan diri dengan solat malam, maka dia akan rasa berat sangat untuk menjalankan perintah-perintah Al-Quran ni yang memang sifatnya Allah Ta'ala sebut thaqilah, ia berat. Maka kalau kita ingin ringan perintah-perintah yang berat ini, maka laksanakanlah solat malam. Kerana solat malam itu salah satu wasilah cara kita untuk meminta pertolongan kepada Allah. Maka dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45 Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan cara apa? Sabar dan salat. Maka salat itu adalah salah satu wasilah kita untuk meminta perlindungan, meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala, sehinggakan kita dapat menjalankan tugasan-tugasan berat yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita, ya. Baik, pada ayat ni Allah mengatakan inna sanulqi, sesungguhnya kami akan turunkan kepada wahai Nabi, maksudnya Nabi Muhammad SAW, qawlan thaqila, perkataan yang berat, ya, perkataan yang berat. Perkataan yang berat dekat sini maksudnya adalah Al-Quranul Karim. Kenapa dikatakan ia sebagai qawlan thaqila, perkataan yang berat? Kerana di dalam Al-Quran itu terdapat perintah-perintah yang berat untuk dilaksanakan dan ancaman-ancaman yang berat, ya, untuk dihindarkan oleh manusia. Maka dalam Quran Allah Ta'ala mengatakan lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Quran ni, kata Allah Ta'ala, diturunkan ke gunung, pastilah gunung tu akan ketakutan dan dia akan hancur. Kerana apa? Kerana dia begitu takut dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran ini kitab yang membawa wahyu Allah Ta'ala yang mengandungi perkara-perkara yang berat. Maka disebut dalam riwayat Nabi SAW ketika mana menerima wahyu daripada Allah pada musim sejuk yang sangat sejuk, Nabi berpeluh, ya. Kalau Nabi menerima wahyu pada ketika musim sejuk yang sangat sejuk, orang biasa kalau musim sejuk ni tak akan berpeluh. Tetapi kalau Nabi menerima wahyu daripada Allah, walaupun pada musim sejuk, Nabi akan berpeluh. Menunjukkan apa? Menunjukkan betapa beratnya Al-Quran yang diturunkan Allah Ta'ala itu. Kemudian Allah Ta'ala sebut dekat sini qawlan thaqila, perkataan yang berat. Kenapa? Lithaqalil amali bima fih, kerana berat untuk mengamalkannya. Berat orang nak mengamalkan Quran, ya. Kita tahu sendiri, bagi setengah orang kalau kita bicara pasal Quran saja, dia rasa Islam ni beratlah, Islam ni susahlah, hukum hakam dia menyusahkanlah. Maka ia hanya akan ringan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, khasnya mereka yang membiasakan diri untuk melaksanakan solat malam, ya. Pada ayat ni Allah Ta'ala sebut qawlan thaqila, kata-kata yang benar Quran, kata-kata yang berat Quran itu ada kemungkinannya juga au li thaqalihi fil mizan,
kerana nanti sangat berat di mizan. Ya. Maka ketika ditimbang nanti Quran di mizan, kebaikan yang kita lakukan kerana mungkin kita membaca Quran, mengamalkan Quran, maka ia sungguh sangat berat di mizan. Au li thaqalihi 'alal munafiqin, atau kerana berat sangat Quran ni bagi orang-orang yang munafik, ya. Jadi ada beberapa alasan kenapa pada ayat ni Allah menyatakan Quran sebagai qaulan thaqila. Pertama, memang ianya berat sehinggakan Nabi berpeluh ketika menerima Quran walaupun pada musim sejuk, atau dikatakan ia perkataan yang sangat berat kerana mengamalkan perintah-perintah yang ada dalam Quran itu sungguh sangat berat, atau dikatakan ia qaulan thaqila, perkataan yang berat kerana Quran itu amat berat ketika mana ditimbang di mizan pada hari kiamat nanti. Atau dikatakan Quran itu qaulan thaqila, perkataan yang berat kerana amat berat Quran ni bagi orang-orang munafik. Ya. Baik. Dalam Quran, ya, dalam Quran kalimah thaqil ni yang berarti berat, sebagaimana pada hujung ayat 5 ni ada 2 kali Allah Ta'ala sebut. Ya. Yang pertama dalam surah Al-Muzammil ni, yang kedua Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Insan. Ya. Dalam surah Al-Muzammil ni Allah mengatakan inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepada Muhammad perkataan yang berat. Dalam surah Al-Insan Allah Ta'ala mengatakan inna haula'i yuhibbunal 'ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Sesungguhnya mereka lebih menyukai kehidupan yang segera, maksudnya kehidupan dekat dunia ni, wa yadharuna wara'ahum, dan mereka membiarkan hari yang di belakang mereka, iaitulah yauman thaqila. Yauman thaqila kalau kita terjemah secara bahasa, hari yang berat. Maksudnya dekat sini adalah hari kiamat. Maka kalau kita ingin selamat pada hari yang berat nanti di akhirat tu, maka amalkanlah perkataan yang berat semasa hidup dekat dunia, iaitulah Al-Quranul Karim, ya. Kerana Al-Quran pada ayat ni Allah Ta'ala kata sebagai qawlan thaqila, perkataan yang berat, ya. Jadi walaupun ayat 5 ni asalnya dikhitabkan kepada Nabi SAW, tetapi kita juga perlu untuk mengambil pengajaran dan mengamalkannya. Kalau kita ingin rasa ringan dalam berinteraksi dengan Quran, dalam mengamalkan Quran dalam kehidupan kita ni, maka salah satu cara yang mesti kita lakukan ialah sentiasalah laksanakan solat malam. Dengan solat malam itulah insya-Allah perintah-perintah yang berat tu kita akan rasa ringan. Ya. Anjuran-anjuran Allah dalam Quran yang berat tu kita akan rasa ringan insya-Allah taala. Kenapa? Kerana kita telah melaksanakan solat malam, yang mana solat malam ni salah satu wasilah kita untuk meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Maka dengan pertolongan Allah, walaupun Quran itu qawlan thaqila, perkataan yang berat, insya-Allah kita akan rasa ringan dengan pertolongan Allah kerana kita melaksanakan solat malam, ya. Baik, kita teruskan ayat yang ke-6. Ayat 6 Allah Ta'ala berfirman, inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Sebenarnya sembahyang dan beribadat pada malam itu lebih kuat kesannya kepada jiwa dan lebih tetap betul bacaannya, wa aqwamu qila, ya. Baik, maksud daripada ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, innal ibadah, sesungguhnya melaksanakan ibadat pada waktu malam seperti solat malam yang disebutkan pada ayat sebelum ni, dan membaca Al-Quran di dalam solat itu, ya, hiya ashaddu ta'thiran fil qalbi, ia lebih berkesan kepada jiwa, kepada hati.
ibadat pada waktu malam dengan ibadat pada waktu siang itu berbeza. Ibadat pada waktu malam seperti kita bangun pada waktu malam melaksanakan solat malam itu lebih berkesan kepada jiwa kita berbanding ibadat-ibadat yang kita kerjakan pada waktu siang. Ya. Kenapa macam tu? Kerana pada waktu siang kita menghadapi pelbagai kesibukan. Banyak kerja, banyak kebisingan, banyak benda yang kita fikir. So ibadat tu dia tidak berapa berkesan kepada jiwa kita. Tetapi kalau kita mahu bangun pada waktu malam, kemudiannya kita beribadat kepada Allah, kita melaksanakan solat malam, kemudian kita membaca Quran dengan tertil dalam solat malam tu, maka ibadat yang kita lakukan tu asyaddu wata'a, dia memberi kesan yang besar kepada jiwa kita. Dia akan membentuk jiwa kita, ya. Dia akan menguatkan jiwa kita, membersihkan jiwa kita, dapat dirasakan langsung oleh jiwa kita kesan daripada ibadat tu. Jadi bukan sekadar kita sembahyang sebagaimana kita solat pada waktu siang. Ya, waktu siang tu dia kurang berkesan. Kenapa kurang berkesan? Ya, banyak kesibukan, banyak kebisingan, banyak aktiviti, orang lalu lalang, kan? So ibadat pun kurang berkesan pada waktu siang. Ada orang kadang-kadang solat pun pada waktu siang ya sekadar sembahyang saja kerana dia nak pergi kerja lagi. Ya, katalah kita sebut sembahyang Zuhur. Dia sembahyang Zuhur, sekadar sembahyang gitu je lah. Dia fikir, dalam solat tu pun dia fikir, aku nak makan tengah hari lagi ni, lepas ni aku nak masuk office lagi, nak kerja lagi, nak pergi sana lagi, nak buat ni lagi. So sembahyang tu pun akhirnya kurang khusyuk, dan kurang khusyuk ni membuatkan ke hati tidak berkesan. Tapi kalau seseorang mahu bangun pada waktu malam, ya, maka dia akan akan lebih berkesan kepada hati dia, ya. Kenapa? Kerana pada waktu malam jiwa dia ni kosong, tak ada fikir sana sini, tak ada fikir makan, tak ada fikir kerja dan lain sebagainya. Maka lahu atharun fil hifzi wal fahm, maka ia lebih berkesan kepada jiwa kita, ya, dari ibadat yang kita lakukan, seperti bacaan Quran. Maka membaca Quran, ada ulama mengatakan bahawa membaca Quran pada waktu malam tu, ya, ia lebih utama berbanding berbanding membaca Quran pada waktu siang, ya. Kita baca Quran pada waktu malam dengan waktu siang berbeza. Waktu siang kita baca Quran, dia tidak berapa berkesan kepada hati kita. Kenapa? Kerana itu tadi, banyak kesibukan, banyak kebisingan dan lain sebagainya mengganggu fokus kita. Tetapi kalau kita membaca Quran pada waktu malam, ia lebih berkesan kepada hati, lebih menyentuh kepada jiwa. Tak percaya, cubalah try. Bangunlah pada pukul 3 pagi, kemudian solat malam, bacalah Quran pada solat tu dengan tertil. InsyaAllah ia akan lebih berkesan kepada hati kita, ya. Wa aqwamu qila, dan lebih tetap betul bacaannya, lebih bagus bacaannya, ya. Lebih jelas bacaannya, kerana hati dia pada ketika itu kosong daripada pelbagai kesibukan-kesibukan, ya. Mungkin itulah salah satu sebabnya kenapa Quran kali pertama diterima Nabi SAW pun pada waktu malam. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah pertama kali menerima wahyu daripada Allah melalui malaikat Jibril di Gua Hira, itu berlaku pada waktu malam, bukan pada waktu siang. Allah, sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami turunkan kepada Muhammad Quran tu kali pertama pada malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Allah Ta'ala sebut secara khas malam kerana Quran ni pada waktu malam lebih berkesan kepada jiwa berbanding pada waktu siang.
maka ibadat-ibadat yang dilakukan pada waktu malam seperti salat malam yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Quran lebih berkesan kepada jiwa berbanding dilakukan pada waktu siang. Maka malaikat Jibril alaihi salatu wassalam pun mendidik Nabi macam tu. Ya, mendidik Nabi sallallahu alaihi wasallam macam tu. Maka dikatakan madrasatu Jibril lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat lailah. Madrasah pendidikan malaikat Jibril kepada Nabi itu pada waktu malam. Ya. Ala istihbabi fadalla ala istihbabil ikthari min at-tilawati Ramadan lailan. Sehingga kan itu menunjukkan bahawa sunat memperbanyak bacaan Quran pada waktu malam. Pada bulan Ramadan sangat digalakkan kita banyak membaca Quran pada waktu malam. Kalau siang amalan dia adalah puasa. Ya. Siang adalah amalan dia puasa. Maka dikatakan para ulama, siang kalau ni pada bulan Ramadan, siang pada bulan Ramadan kita berpuasa, maka puasa itu menjadi at-takhalliyah nama dia, ya. At-takhalliyah tu apa dia? At-takhalliyah ni ialah penyucian diri daripada sebarang kotoran. Maka kalau kita berpuasa, dosa-dosa kita kan diampunkan Allah, ya. Kita dibersihkan daripada kotoran-kotoran. Bacaan Quran pada waktu malam itu pula ia akan menjadi at-tahalliyah, sesuatu yang akan menghiasi diri kita. Jadi dalam konsep tazkiyatun nafs, penyucian diri itu ada disebut dengan proses at-takhalliyah dan ada proses at-tahalliyah. At-takhalliyah ni apa dia? Kita bersihkan kotoran-kotoran tu dulu. Ya. Kalau pada bulan Ramadan, maka puasa itu proses at-takhalliyah. Proses macam mana kita membersihkan diri daripada sebarang kotoran-kotoran, dosa-dosa dengan puasa. Selepas dibersihkan daripada sebarang kotoran, maka kita digalakkan untuk menghiasinya. So apa hiasan dia? Bacaan Al-Quran pada waktu malam. Ya. Maka Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Ya. Baik, seterusnya Allah Ta'ala sebut pada ayat yang 7. Ayat yang 7 Allah berfirman, inna laka fin nahari sabahan tawila. Kami galakkan engkau dan umatmu untuk beribadat pada waktu malam, kerana sesungguhnya engkau pada waktu siang mempunyai urusan-urusan yang panjang kira bicaranya. Ya. Jadi Allah Ta'ala perintahkan secara khusus Nabi dan kita umat Nabi SAW ni supaya bangun pada waktu malam, beribadat kepada Allah, melaksanakan solat malam, kerana pada waktu siang kita mempunyai urusan-urusan yang banyak. Ya, tasarrufan wa taqalluban fi masalihika. Banyak sangat kesibukan kita, urusan-urusan kita, ya. Kalau Nabi SAW pada masa dahulu siang Nabi sibuk dengan kerja-kerja dakwah. Pada waktu siang Nabi SAW banyak berdakwah, mengajak orang ke jalan Allah, mengajarkan Quran dan lain sebagainya. Maka pada waktu malam Nabi akan bangun untuk mengisi jiwanya. Ya. Macam ni. Siang kita bekerja banyak. Innalaka fin nahari sabahan tawila. Sesungguhnya pada waktu siang engkau mempunyai urusan-urusan yang panjang. Urusan-urusan kita ni kan mengeluarkan energi untuk itu. Kita mungkin ada yang bekerja, ada yang berdakwah, ada yang mengajar, ada macam-macam kesibukan. Itu kita mengeluarkan energi untuk orang. Malam kita perlu recharge diri kita. Ya. Kita perlu pengisian energi terhadap diri kita. Iaitulah dengan solat malam. Maka Allah Ta'ala perintahkan Nabi secara khas untuk bangun pada waktu malam, solat malam, bacalah Quran pada solatmu itu dengan tertil. Ya.
Kerana pada waktu siang engkau tak ada masa untuk melakukan tu. Siang engkau mempunyai urusan-urusan yang panjang, banyak kerja-kerja yang kau lakukan pada waktu siang. Maka ini menunjukkan kepada kita siang memang Allah Ta'ala jadikan kepada kita waktu untuk beraktiviti, waktu kita untuk bekerja, mengajar, menuntut ilmu dan lain sebagainya. Bila kita menjalin hubungan spesial dengan Allah Ta'ala, jalinlah pada waktu malam, ya. Hubungkanlah diri dengan Allah Ta'ala pada waktu malam. Kerana pada waktu siang kita terlalu banyak urusan, terlalu banyak kerja yang mengganggu kita daripada fokus untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka malam tu sentiasa dimanfaatkan oleh orang-orang saleh untuk mereka beribadat kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qiyamul laili da'bus salihin. Qiyamul lail itu adalah tradisi orang-orang saleh, kebiasaan orang-orang saleh. Maka sejak daripada dahulu kala lagi, tidak ada orang saleh yang tidak bangun pada waktu malam untuk mengerjakan solat malam. Semua mereka pasti bangun pada waktu malam untuk mengerjakan solat malam. Maka kalau kita tak bangun untuk mengerjakan solat malam, maka kemungkinan besar kita ni memang belum lagi dikatakan orang saleh yang sebenar-benarnya. Kerana ciri khas orang saleh tu belum ada pada diri kita, ya. Baik, kita teruskan ayat 8. Pada ayat 8 Allah berfirman, wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, dan sebutlah akan nama Tuhanmu serta tertumpukanlah amal ibadatmu kepadanya dengan sebulat-bulat tumpuan, ya. Pertama Allah perintahkan dekat sini wadhkuris marabbik, ya, dan sebutlah nama Tuhanmu. Maksudnya berzikirlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan menyebut asma Allah Ta'ala, dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wadhkuris marabbik, ya. Perintah dekat sini syamilun li anwa'i dzikri kulliha. Perintah dekat sini mengandungi pelbagai zikir. Zikir tu kan sangat banyak. Ada zikir bacaan subhanallah, ada zikir bacaan la ilaha illallah, ada zikir bacaan subhanallah wa bihamdih. Ada sangat banyak zikir-zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka wadhkurisma rabbik, dan perbanyakkanlah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Zikir dalam hal ini kita perlu zikru bil lisan, zikir dengan lisan, dan perlu zikir bil qalb, zikir dengan hati. Jadi kalau kita berzikir, jangan sampai kita berzikir lisan saja, hati tak berzikir. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membahagikan zikir itu, pertama zikir hati, zikir lisan dan hati, dan itulah yang terbaik. Jadi lisannya mengucap, hatinya mengingat. Ada zikir kedua disebut dengan zikir al-qalb. Lisannya tak ada berzikir, ya, tetapi hatinya berzikir. Ada yang ketiga, zikir lisan saja. Lisan dia berzikir tetapi hati dia tak mengingati Allah sama sekali. Maka masih lebih baik lagi orang yang mengingati Allah dengan hatinya tanpa lisannya, berbanding orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala dengan lisan saja tanpa disertai dengan hati, ya. Wadhkurisma rabbik, maka berzikirlah kamu kepada Tuhanmu, ya. Wa tabattal ilaihi tabtila, dan tumpukanlah amal ibadatmu kepadanya dengan sebulat-bulat tumpuan, ya. Maksudnya kata para ulama ialah wanqata alaihi qita'an tamman fi ibadatika, ya, putuskanlah dengan sempurna dalam ibadatmu kepada Allah. Tumpukan sepenuhnya kepada Allah Ta'ala, bukan untuk yang lain, ya. Kata tabattal dekat sini maksud asalnya ialah terputus. Artinya apa? Ketika beribadat, putuskan semua tumpuan kita terhadap makhluk,
Ya, tak ada tumpuan sama sekali kepada makhluk. Sepenuhnya tumpuan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Sepenuhnya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam melakukan amal-amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi fa innal inqita'a ila Allah wal inabati ilai huwa infisalu bil qalbi 'anil khalaiq, ya. Yang dikatakan seseorang memutuskan atau menumpukan Allah Subhanahu wa taala, itu dia memisahkan hatinya daripada makhluk. Jadi tujuan utama dia bukan lagi makhluk, tetapi sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana dia redha, dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun dalam melakukan amal ibadat perlu macam tu, buat tumpuan sepenuhnya ini untuk Allah taala, ya. Baik, kita teruskan ayat 9. Ayat 9 Allah berfirman, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila, ya. Dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat. Tiada Tuhan melainkan Dia, maka jadikanlah Dia penjaga yang menyempurnakan urusanmu. Ya, pada hujung ayat 8 tadi Allah Ta'ala perintahkan supaya menumpukan amal ibadat sepenuhnya, sebulat-bulatnya kepada Allah Ta'ala. Siapa Allah Ta'ala tu? Allah Ta'ala jelaskan pada ayat 9 ni, iaitulah Rabbul masyriqi wal maghrib. Dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat. Allah yang mesti kita tumpukan ibadat kita sepenuhnya kepadanya adalah Rabb yang menguasai masyriq, timur, wal maghrib dan barat, ya. La ilaha illahu, tiada Tuhan yang berhak untuk diibadati selain Dia. So oleh kerana itu, fattakhidhu wakila, maka jadikanlah Dia sebagai wakilmu. Jadikanlah tawakalmu kepadanya, serahkanlah urusanmu kepadanya, kerana Dialah satu-satunya Tuhanmu dan Dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat, ya. Allah Ta'ala tu Rabb yang menguasai timur dan barat, sehingga kan Allah berkuasa ke atas segala sesuatu. Maka oleh kerana itu, fattakhidhu wakila, ya, jadikanlah Dia sebagai wakilmu. Maksudnya bertawakallah kamu kepadanya, serahkanlah urusan-urusanmu kepada Allah Ta'ala. Nescaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selesaikan segala-galanya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Sesiapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan cukupkan. Maka kita digalakkan juga berzikir untuk membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ya. Sangat baik untuk kita zikirkan zikir tersebut, ya. Baik. Yang dikatakan tawakal, at-tawakkulul haq, tawakal yang sebenar, laisa an tufawwida wa ta'tamid ala rabbika fi qadiyatin wahid. Yang dikatakan tawakal tu bukan sekadar engkau menyerahkan kepada Rabbmu satu masalahmu, bal an tattakhidahu wakilan tufawwidu ilaihi kulla syu'unika duna istithna. Tetapi yang dikatakan tawakal itu ialah engkau bertawakal kepada Allah dengan menyerahkan seluruh urusanmu kepada Allah. Jadi bertawakal itu bukan hanya dalam satu dua perkara, tetapi engkau serahkan sepenuhnya seluruh urusanmu kepada Allah. Urusan keluarga engkau serahkan kepada Allah, urusan anak engkau serahkan kepada Allah, urusan kerja engkau serahkan kepada Allah, urusan kesihatan engkau serahkan kepada Allah, urusan apa pun dalam hidup serahkan kepada Allah. Itulah yang dikatakan tawakal yang sebenar-benarnya, ya. Jangan sampai kita, kerana kita rasa suatu perkara itu kita boleh, kemudian kita tak bertawakal kepada Allah Ta'ala. Ini salah, ya. Baik, kita teruskan ayat 10. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila, dan bersabarlah terhadap apa yang dikatakan oleh mereka yang menentangmu, dan jauhkanlah dirimu dari mereka dengan cara yang baik. Ya, pada ayat ni Allah Ta'ala nasihat baginda alaihi salatu wassalam supaya Nabi bersabar atas ucapan-ucapan orang-orang musyrik kepada
Nabi dan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka daripada sini kita belajar, ya. Daripada sini kita belajar bahawa seorang dai, seorang yang mengajak orang ke jalan Allah Taala, ia memerlukan kesabaran yang sangat berat. Ia memerlukan kesabaran yang sangat besar. Kenapa? Kerana pasti akan ada orang yang mengucapkan kata-kata yang baik kepadanya. Ya. Jadi hatta para nabi tidak lepas daripada kata-kata keji manusia. Kalau kepada Nabi Allah perintahkan wasbir, bersabar, sepatutnya kita juga macam tu. Kita dalam hidup ni pun begitu. Tidak akan pernah luput kita daripada kata-kata keji orang. Sentiasa ada orang yang mengata kita, mengucapkan kata-kata yang buruk kepada kita. Ayat ni perlu untuk kita jadikan sebagai renungan. Wasbir ala ma yaqulun. Sabar je lah. Maka Nabi tak pernah membalas kata-kata keji daripada mereka. Bahkan Allah mengatakan, wahjurhum hajaran jamila, dan jauhkanlah dirimu daripada mereka dengan cara yang paling baik. Kalaupun engkau hendak meninggalkan mereka, maka tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Ya, bukan dengan cara yang buruk, dengan cara yang baik, tanpa meninggalkan kata-kata yang kasar, tanpa melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk kepada mereka. Jauhkan sahaja dirimu daripada mereka dengan cara yang baik. Ini menunjukkan bahawa betapa kemuliaan itu ada pada diri seorang Muslim. Sehingga kan walaupun mereka disakiti, ya, tetapi tetap bersikap baik. Wasbir ala ma yaqulun, sabarlah kamu terhadap apa yang mereka ucapkan kepada Muhammad. Wahjurhum hajaran jamila, dan tinggalkanlah atau jauhkan dirimu dari mereka dengan cara yang baik. Sungguh ini ajaran yang luar biasa, ya, daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi alaihi salatu wasalam, dan juga kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya ni kita jadikan sebagai pegangan hidup bagi kita dalam menjalani kehidupan kita. Ya, jadi kalau misalnya kita menghadapi makian, kata-kata yang buruk daripada orang, sikap yang tak baik daripada orang, maka dua sikap kita menghadapinya. Pertama sabar, yang kedua tinggalkan dia dengan cara yang baik. Sudah selesai. Tak perlu kita mengamuk, tak perlu kita mengucapkan kata-kata yang kasar, tak perlu kita melakukan hal-hal yang buruk kepadanya. Tanda bahawa kita ni seorang mukmin yang berilmu, yang mempunyai akhlak yang baik. Kalau ada orang mengucapkan kata-kata yang buruk kepada kita, sabar dan tinggalkan dia dengan cara yang baik. Itu lebih utama berbanding kita marah kepadanya, berbanding kita menentangnya, berbanding kita melawannya. Maka akhlak yang mulia itulah yang meluluhkan jiwa-jiwa yang keras. Akhlak Nabi yang mulia itulah yang melembutkan hati-hati mereka yang keras, sehingga kan walaupun pada awalnya mereka menentang Nabi, tetapi oleh kerana akhlak baginda alaihi salatu wassalam, kemudian mereka mahu masuk ke dalam agama Islam, bahkan menjadi pembela agama-agama Allah. Sepatutnya inilah yang kita jadikan sebagai pegangan juga, terutama kalau kita ingin mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, mungkin itu saja kuliah kita pada hari ini, ayat 5 sampai ayat 10 surah Al-Muzammil, surah yang sangat luar biasa apabila betul-betul kita tadabbur ayat-ayat Allah Taala ni, ya. InsyaAllah kita akan sambung ayat-ayat yang berikutnya pada kuliah akan datang. Yang baik daripada Allah, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.